Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak. Pada minggu lepas kita belajar mengenai tajuk 6.0 perhubungan. Dan minggu ni kita akan belajar mengenai tajuk 7.0 penyakit jerawat, senggugut dan juga kanser cervix. Muka surat 166. Jadi kita tengok standard pembelajaran bagi minggu ni adalah mengetahui masalah jerawat, senggugut dan kanser cervix, memahami langkah-langkah pencegahan kanser cervix, menilai langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah jerawat dan senggugut. Jadi kita tengok masalah jerawat berlaku apabila kulit muka remaja mula berminyak. Maknanya dalam erti kata lain, pada peringkat umur kamu sekarang ni ada kawan-kawan kamu yang menghadapi masalah jerawat ni. Jadi kita sambung kita punya pembelajaran. Kita tengok apa ayat dia seterusnya. Fenomena ini berkait rapat dengan kehadiran hormon pada paras yang tinggi dalam darah. Keadaan jerawat menjadi teruk apabila kebersihan kulit muka tidak dijaga. Okey, sebelum ni saya dah ajar kamu mengenai cara penjagaan diri dan juga jerawat di dalam kelas. Yang inilah apa seingat saya, yang kita belajar mengenai cara untuk membersihkan muka, menggunakan apa di dalam kelas lah. Okey, kita sambung lah. Selain jerawat, remaja juga berhadapan dengan masalah senggugut semasa haid. Yang ni lebih kepada untuk perempuan lah. Lebih daripada 60% remaja perempuan mengalami masalah senggugut primer. 1 dalam 10 wanita mengalami kesakitan yang teruk sehingga mengganggu aktiviti seharian dan menjadi sebab utama remaja tidak pergi ke sekolah. Wanita berisiko mendapat penyakit kanser cervix yang merupakan antara punca kematian. Pangkal rahim merupakan saluran yang menyambungkan antara bahagian faraj dan juga rahim. Di sinilah permulaan sel kanser sebelum ia makin merebak ke bahagian cervix. Jadi antara penyakit dua ni lah, senggugut dan juga kanser cervix ni adalah untuk wanita. Jadi bukannya kamu sebagai seorang lelaki tak payah ambil tahu lah, kena belajar juga ambil tahu supaya nanti kamu ada adik, kamu ada mak, lepas ni kemungkinan kamu akan beristeri kan lepas pengajian ni. Jadi kena ambil tahu juga mengenai benda-benda macam ni. Okey, kita sambung pada fasa jerawat ni lah. Kita tengok fasa 1 bagi jerawat adalah jerawat yang keluar adalah seperti tanda kecil berwarna merah. Sebelum jerawat terjadi, bintik hitam atau putih akan keluar di sekitar hidung. Kemudian fasa kedua ni, pada fasa ini jerawat akan menjadi semakin tumbuh dan semakin membesar. Kemudian fasa 3, munculnya gumpalan atau nodul bersamaan dengan pustulus yang di dalamnya mengandungi nanah, sel kulit mati dan infeksi bakteria. Okey, kalau kamu tengok pada fasa 3 ni, yang ni lah yang nak tumbuh, yang macam ketul-ketul gumpalan macam nasi tu lah yang nanah-nanah tu. Okey, kita tengok pada wanita pula fasa 1 ni. Okey, kita tengok pada senggugut. Wanita memiliki 2 ovari untuk menyimpan sekitar 200,000 hingga 400,000 folikel atau sel telur yang belum matang. Biasanya hanya 1 atau beberapa sel telur yang tumbuh setiap kali menstruasi dan sekitar hari ke-14. Kemudian kita tengok fasa kedua. Pada fasa ini, dinding rahim akan mengalami keruntuhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kepekatan yang berbeza.
Kemudian kita tengok fasa 3, dalam masa 4 hari pendarahan berlakunya senggugut. Senggugut terjadi apabila dinding rahim mengucup dengan kuat. Okey, ni gambaran ni. Ni fasa 1, ni fasa 2, ni fasa 3 ni yang keluar darah-darah ni. Kemudian kita tengok pada kanser cervix. Ni kanser cervix ni sambungan pada ni. Fasa 1, pada fasa ini dinding vagina kelihatan normal. Jadi tak boleh detect lagi. Kemudian berlaku keradangan di permukaan vagina yang boleh menyebabkan pendarahan apabila berlaku sentuhan yang berulang. Kemudian fasa 3, kanser cervix merebak di tisu yang berdekatan dan mewujudkan kapilari baru yang tidak normal. Okey, yang ni bintik merah kat sini sikit, kemudian dia jadi semakin merebak dan last sekali merebak pada tisu-tisu yang berdekatan. Okey, kita sambung pada muka surat 168. Kita tengok pada muka surat ni, Forum Remaja Sihat Keluarga Bahagia, aktiviti ni. Okey, sempena kempen hidup sihat peringkat sekolah, telah diadakan satu forum yang bertajuk peranan remaja dalam mencegah dan mengurangkan risiko jerawat dalam kehidupan seharian. Okey, apa yang kamu tahu mengenai risiko jerawat dalam kehidupan seharian ni? Dia boleh menyebabkan kamu tidak yakin bila muka kamu penuh dengan jerawat dan juga nanah-nanah macam tu. Jadi kita tengoklah. Ni pengurusi. Apa yang pengurusi ni dia tanya, boleh terangkan maksud dan jenis jerawat secara umum. Jadi Dr. Fatimah ni dia bagi tahu jerawat adalah radang kelenjar. Maknanya radang. Jerawat adalah radang kelenjar. Okey, yang mengandungi nanah pada bahagian kulit. Kewujudan jerawat ini berpunca daripada infeksi bakteria, khususnya bakteria Propionibacterium. Penjagaan kebersihan muka perlu bagi mengelakkan daripada jerawat. Yang ni saya dah ajak dah. Gunakan tuala bersih hari tu, kemudian cuci muka sekerat mungkin. Gunakan pencuci kan untuk menghilangkan minyak pada muka dan juga peluh. Kemudian kita sambung. Masyarakat selalu mengatakan jerawat ini disebabkan oleh makanan berminyak seperti kacang atau coklat, dan juga disebabkan oleh residung adalah satu mitos. Maknanya bukan punca sebagai jerawat tu lah kacang coklat ni. Okey, untuk pengetahuan jerawat terdiri daripada 3 jenis, iaitu bintik putih atau bintik hitam, bonjol merah yang bernanah atau tidak, dan bintil dan pembentukan kista berair yang mungkin mengakibatkan parut. Okey, kemudian pengurusi pun tanya lagi bagaimana cara untuk mengatasi masalah jerawat. Jadi kita tengok, pelajar boleh menghindari atau mengawal jerawat dengan kerap mencuci muka sekurang-kurangnya 2 kali sehari menggunakan pencuci muka yang lembut. Yang ni saya ajak dah itu dalam kedai berapa kali dah, nak bang. Elakkan diri daripada menggunakan kosmetik berasaskan minyak. Pilih kosmetik yang non-komedogenis. Amalkan pemakanan yang sihat kerana makanan boleh memberi kesan kepada kulit anda. Ambil lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebihkan minum air masak dan bersenam untuk membagi perjalanan darah dan nutrien ke kulit. Kurangkan tekanan dan amalkan teknik relaksasi. Okey, kemudian pengurusi tanya lagi bagaimanakah seorang remaja yang menguruskan masalah jerawat dalam kehidupan seharian. Okey, jerawat ringan boleh dirawat menggunakan ubat yang boleh diberi daripada farmasi. Pada lazimnya adalah memadai untuk menggunakan ubat seperti benzoyl peroxide, krim atau gel pada waktu malam atau 2 kali sehari, dan sulfur dalam lotion calamine. Jika jerawat bertambah teruk, anda perlu berjumpa dengan doktor. Doktor akan memberi pelbagai jenis krim seperti retinoid, azelaic acid atau antibiotik. Okey, ini adalah sebagai salah satu rawatan sekiranya jerawat kamu semakin banyak lah. Okey. Okey, yang ni sumber daripada LPPKN, Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif.
iaitu suntikan human papillomavirus. Okey, apa tu ni nanti kamu tengok pada buku teks kamu lah. Okey, saya pada hari ni saya nak mengajak 3 benda tu je. Jerawat, sen gugut dan juga kanser cervix. Okey, kita sambung pada muka surat 170. Aktiviti bijak mengurus diri terurus. Maksud sen gugut ialah kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut semasa didatangi haid. Terdapat 2 jenis sen gugut iaitu primer dan sekunder. Remaja perempuan biasanya mengalami sen gugut primer akibat pengejupan dinding rahim yang kuat. Biasanya berlaku selepas 6 hingga 12 bulan selepas akhir balik apabila kitaran ovulasi bermula. Sen gugut sekunder berlaku disebabkan oleh berlakunya patologi di pelvis dan rahim. Sen gugut biasanya berlaku dalam kalangan wanita berusia tetapi masih didatangi haid. Okey, punca sen gugut, proses penguncupan dinding rahim bagi mengeluarkan ketulan darah haid yang bercampur dengan sedikit tisu daripada selaput endometrium menyebabkan sen gugut. Darah ini perlu dikeluarkan melalui saluran pangkal rahim. Kebiasaannya dinding rahim remaja masih sempit dan menyebabkan berlakunya penguncupan dinding rahim yang amat kuat. Jadi ni adalah langkah-langkah mengatasi sen gugut. Okey, ini sebagai pengetahuan kamu lah. Amalkan pengambilan vitamin-vitamin tertentu, elakkan pengambilan diet yang tinggi lemak tidak tepu, elakkan pengambilan garam berlebihan, lebihkan pengambilan karbohidrat yang mengandungi serat yang tinggi. Amalkan senaman rutin, elakkan pengambilan minuman berkafein, contoh macam kopi, coklat, Milo, teh dan berkarbonat. Elakkan pengambilan minuman beralkohol. Okey, kita pada muka surat seterusnya, kanser cervix. Muka surat 171, apa itu kanser cervix? Kanser pangkal rahim turut dikenali sebagai kanser cervix. Pangkal rahim merupakan saluran yang menyambungkan antara bahagian faras dan juga rahim. Di sinilah permulaan sel kanser sebelum ia semakin merebak ke kawasan yang lebih dalam. Yang tadilah, yang gambar tadi. Kelainan sel yang terdapat di pangkal rahim menunjukkan satu petunjuk kepada penyakit kanser pangkal rahim. Okey, jenis kanser pangkal rahim ni ada 2. Okey, squamous cell carcinoma adalah barah pangkal rahim sering berlaku. Ianya bermula dari dalam sel squamous atau kulit seperti sel di pangkal rahim. Kemudian jenis kanser yang kedua, adenocarcinoma, adalah sejenis barah pangkal rahim yang jarang berlaku. Ia bermula dari dalam sel glandula. Selain itu, barah pangkal rahim boleh dibahagi kepada mikroinvasif dan invasif. Okey, punca kanser cervix. Okey, melakukan persetubuhan pada usia muda, jerawat atau ketut pada penis. Penis ni kamu punya ni lah, alat sulit lah. Bertukar pasangan kelamin. Tabiat merokok dan meminum minuman beralkohol. Kemudian faktor genetik. Maknanya ni 1, 2, 3, 4, 5 punca kanser cervix. Jadi langkah-langkah pencegahan kepada kanser cervix: amalkan gaya hidup yang sihat termasuk aktiviti sosial, pemakanan, aktiviti seharian dan elakkan daripada menghampiri faktor-faktor penyebab berlakunya kanser. Amalkan gaya hidup sihat. Sekiranya anda mempunyai latar sejarah yang mempunyai kanser, anda wajib untuk membuat ujian pap smear dan CT scan. Maknanya kat sini, kanser cervix ini boleh berlaku pada faktor genetik ataupun kamu punya keturunan dan akan kemungkinan besar akan turun. Contohlah daripada mak kamu ada kanser cervix, kemudian turun kepada adik-adik kamu, adik-adik perempuan kamu lah. Okey, itu saja untuk minggu ni. Nanti saya akan bagi latihan pada kamu dan saya nak kamu siapkan latihan tersebut. Jadi untuk video saya pada minggu ni ini saja. Sekian, terima kasih.